kita dapat memenangi menguasai parlimen dengan single seat majority. So 42 kursi ini bukanlah satu perkara yang mudah, bukanlah satu perkara yang sukar untuk PAS dan DAP. Tidak sukar pada saya lah dalam konteks itu, DAP dan PAS, jadi tidak masalah. Cuma challenge-nya ataupun cabaran kepada kehadiran ialah bagaimana kita yang telah memprojekkan, malah kita ada satu special project daripada awal lagi, 69 kursi parlimen ni kenapa dijadikan sebagai parlimen tumpuan. Perkara yang pertamanya ialah kita ambil kira soal perbezaan majoriti, perbezaan majoriti yang 2008 dengan 2004 dan sebagainya, dan kita lihat ada kemungkinan kalau kita boleh push lagi dengan pertambahan pengundi, dengan aktiviti, dengan jentera yang tersusun, dengan organisasi yang lebih kemas, program yang berterusan. So ini akan meningkatkan lagi sokongan pengundi di kawasan itu. So ini telah kita lakukan, saya ingat sepanjang setahun yang lalu projek ini, dan saya yakin 69 kursi ini insya-Allah keadilan will deliver, termasuk Sabah dan juga Sarawak. So dalam konteks itu, ini sebenarnya membimbangkan juga Barisan Nasional, sebab saya dimaklumkan laporan-laporan mereka tidaklah begitu positif untuk kursi-kursi parlimen. Saya ambil contoh misalnya Datuk Seri Anwar, selain daripada saya menjadi Ketua Angkatan Muda, telah memberikan satu saya special assignment untuk melakukan tugas-tugas penting di Melaka, dan kita telah mengasak Melaka kerana Melaka ini merupakan antara UMNO yang paling kuat di dunia. Bukan Johor. Bukan, kerana UMNO tidak pernah kalah di Melaka. Yang kalah semua kursi DAP, mana dengan MCA. Tapi UMNO sendiri secara fakta sejak tahun 1955 pilihan raya, yang mana UMNO dan Perikatan masuk, mereka tidak pernah kalah satu seat pun di Melaka. Johor pernah kalah, iaitu di mana yang ada 2 kursi yang PAS menang dengan UMNO. So ada satu perkara yang sukar. Tapi laporan yang saya terima baru-baru ini menunjukkan bahawa UMNO di Melaka juga sekarang ini menghadapi masalah, kerana kalau ikut analisis yang diberikan oleh kelompok-kelompok UMNO yang tidak puas hati dengan kepimpinan Ali Rustam, mereka menyatakan bahawa ada soft revolution of the Chinese voters, ada revolusi senyap dan lembut pengundi-pengundi Cina yang tidak ditunjukkan di kalangan pimpinan Barisan Nasional, termasuk perpecahan yang mungkin berlaku sekiranya Ali Rustam tidak dikekalkan sebagai Ketua Menteri Melaka. Kerana Datuk Ali punya strategi, dia tidak pernah menonjolkan pemimpin-pemimpin pelapis. Dia sendiri saja nak jadi pemimpin. Bila dia nak diketepikan, maka ramai pemimpin yang bersedia nak gantikan tempat dia, dan ini menimbulkan perpecahan. Itu saya ambil contoh segmen negeri kecil yang merupakan UMNO paling kuat, dan itu pun kita berjaya menembusi kawasan ini. So saya fikir dari segi pilihan raya umum, keadilan sudah betul-betul bersedia. Saya percaya juga PAS dan DAP juga merupakan parti yang telah bersedia, yang telah lama lah dalam pilihan raya ini, sejak dulu lagi. Dan ini formula-formula ini dari segi on paper, dari segi kerja kita, dari segi laporan yang terima, justru saya cukup yakin kalau pilihan raya dibuat sekarang ataupun dalam 2-3 bulan lagi, saya fikir, walaupun saya tahu Datuk Najib akan mengumumkan beberapa perkara penting dalam 1-2 bulan ini, termasuk luaran untuk kepada Felda dan sebagainya, itu tidak menggugat secara signifikan terhadap peluang Pakatan Rakyat untuk memenangi kursi majoriti di parlimen. Silakan Azihan, Kelantan kita. Terima kasih saudara moderator, rakan-rakan ahli panel. Saya kira kalau kita lihat di peringkat negeri Kelantan pada awalannya, bagaimana mesyuarat diadakan di peringkat Pakatan Rakyat Negeri Kelantan. Sebelum ini mesyuarat itu diadakan hampir 2 bulan sekali, dan kita lihat situasinya kadang-kadang berlaku juga sebulan sekali, khususnya bagi menghadapi pilihan raya yang akan diadakan dalam masa terdekat. Dan natijah daripada mesyuarat tersebut, berlakulah konsep sebagaimana diuraikan oleh Tugu sendiri. PKR tidak kedekut, PAS tidak tamat macam itu. Jadi konsep itu tadi membawa hasil bahawa kami tidak mewar-warkan atau melontarkan satu kemauan yang mendesak. Jadi dikira keputusannya mengekalkan status quo yang ada dengan kursi-kursi yang dipertandingkan pada 2008. Dan insya-Allah Angkatan Muda sendiri, kita yakin dan percaya 3 kursi parlimen diperuntukkan negeri Kelantan akan melengkapkan keseluruhan 69 kursi parlimen tumpuan yang akan kita hadiahkan daripada partai yang diberikan oleh Angkatan Muda bersama pimpinan PAS di negeri ini untuk membentuk satu kerajaan baru di Putrajaya akan datang, insya-Allah.
Jadi saya kira bagaimana kita melakukan pelbagai program, kadang melibatkan hampir keseluruhan pimpinan pemuda di Dewan Pemuda PAS itu sendiri, maupun Pakatan Rakyat PKR sendiri di negeri Kelantan. Dan hari ini kita telah langsungkan program yang melibatkan Angkatan Muda Pusat sendiri dalam program Jelajah Angkatan Muda. Dan kita turun khusus untuk melengkapkan program ini ke parlimen-parlimen tumpuan. Bagaimana pada pagi tadi kita mulakan program walkabout menemui penduduk setempat bersama YB Ahli Parlimen Tanah Merah sendiri. Kita melihat sambutan di kalangan rakyat itu sendiri cukup memberasakan. Bila mana kita memberi sedikit pamphlet penerangan yang kita buat, termasuk melalui bicara luaran, dan kita hantar pamphlet itu tadi, sapaan yang dibuat oleh rakyat, sambutan yang dibuat cukup memberasakan. Dan saya yakin dan percaya kita akan kekalkan parlimen tersebut, dan kita angkat satu tokoh yang akan menjadi salah seorang ahli parlimen yang digerungi di peringkat Dewan Rakyat itu sendiri. Dan untuk meneruskan program ini, kita akan seterusnya pada petang ini kita merancangkan untuk mengadakan program bersama anak muda di Parlimen Keterek. Dan dalam fokus yang sama juga, kita yakin dan percaya natijah daripada program-program ini untuk membuahkan satu hasil bahawa Pakatan Rakyat melihat anak muda dan penduduk setempat itu sendiri harus didampingi, bukan dikira pada masa-masa tertentu, tapi dalam masa awalan selepas pilihan raya diadakan dan sehingga pilihan raya akan diadakan semula. Bermakna di sini peringkat organisasi parti itu sendiri harus menggerakkan bukan setakat program, menyediakan pelbagai wadah untuk rakyat tanpa mengirakan situasi tempat dan masa itu sendiri. Dan malam ini kita akan langsungkan juga dengan program penerangan untuk membantu mengisi maklumat kepada rakyat. Yang kita lihat pada hari ini, maklumat yang hendak dibawa oleh Pakatan Rakyat terlalu sempit berbanding dengan keadaan nasional yang menggunakan pelbagai media yang ada. Tapi saya percaya dan yakin selepas 55 tahun merdeka negara hari ini, suara-suara sumbang di kalangan rakyat cukup mendesak di bawah sana, melihat satu perubahan total harus dibuat, bukan setakat mengekalkan negeri Kelantan dan menatijahkan kerajaan baru di Putrajaya. Adakah saudara yakin dengan apa yang saudara cakapkan ini akan diterima oleh Kelantan, orang rakyat Kelantan itu sendiri? Sebab kita rakyat di Kelantan ini berbeza dengan Selangor, berbeza dengan Perak. Mentaliti orang Kelantan dan cara orang Kelantan berpolitik berbeza. Orang Kelantan dia tidak semestinya menerima satu isu nasional itu bulat-bulat. Mereka lebih kepada isu setempat. Itu realiti dalam politik. Cara saudara bercakap, saudara mendedahkan isu-isu yang dibawa oleh peringkat nasional. Apakah isu-isu yang di peringkat akar umbi yang dibawa oleh PKR Kelantan itu sendiri? Saya tidak nampak. Dan saya rasa rakyat Kelantan pun tak nampak. Saudara nampak? Saya no comment lagi. Baik, moderator. Saya kira itu moderator sudah rasa kasih dengan saya sebab serangan pertama. Sebab saya orang Kelantan. Saya baru pergi Putrajaya. Dan harapan rakyat kepada saudara. Moderator Tak kisah, tak apa. Jadi tak boleh cakap macam orang baik-baik dah. Untuk memudahkan proses penciptaan antara panel dengan moderator, harus berlaku proses pertembungan yang cukup kuat. Jadi pada peringkat awal ini, percintaan harus kita panel melalui proses permulaan kita bertempur dahulu. Silakan saudara. Jadi saya kira untuk lontaran yang mengatakan apakah natijah yang dibuat oleh Parti Keadilan Rakyat sendiri di negeri Kelantan, memanglah kalau kita tengok keadaan semasa kuasa yang diberi itu kurang. Contohnya bagaimana kerusi yang diberikan, 5 kerusi di peringkat Dewan Undangan Negeri, manakala PKR sendiri hanya menang 1 kerusi. Jadi keterampilan penonjolan untuk memperlihatkan kehebatan PKR sendiri di negeri Kelantan cukup cukup sedikit kalau kita terbatas di peringkat tempatan. Tapi saya kira kalau dibawa isu-isu semata yang dibawa oleh pimpinan PAS itu sendiri, kalau kita nak kira di peringkat tempatan maupun nasional, cukup banyak isu-isu, bukan setakat isu semasa yang dibawa oleh UMNO sendiri. Bagaimana UMNO kita tengok hari ini membuat satu
announcement ataupun menyatakan mereka juga yakin. Dalam politik saya rasa kita harus membina persepsi, dan persepsi untuk membawa kebaikan kepada rakyat itu adalah yang terbaik. Jadi PAS itu sendiri pada hari ini kita tengok banyak melakukan proses-proses yang beri kebajikan kepada rakyat, dan PKR di sini banyak dalam faktor sokongan. Jadi saya kira kalau 5 kerusi yang diberikan kepada PKR di negeri ini, dan kita mampu untuk memberi kemenangan, dan kita yakin dan percaya bertambahlah faktor kekuatan PKR itu sendiri di sini. Kalau kita tengok, kalau kita compare dengan keadaan semata. Sekian. Saudara ada apa-apa mau tambah? Itu lagi. Okey. Kita balik kepada saudara Samsul. UMNO bermasalah di seluruh negara. Itu yang direncanakan oleh PKR ataupun Pakatan Rakyat, mengatakan UMNO bermasalah. Di semua peringkat, di Kelantan UMNO bermasalah, di Tanah Merah UMNO bermasalah, di Negeri Sembilan sendiri paling tu masalah UMNO buat masa ini. Di Perlis ada orang kata Syahidan Kasin adalah king sekarang. Tidak tercalonnya Syahidan Kasin di Perlis, maka hancurlah satu negeri Perlis. Apakah faktor-faktor ini yang dilihat oleh saudara Samsul, dan apakah strategi dari pihak pemuda AMK untuk menarik sokongan rakyat kepada sebuah parti yang sebuah pakatan yang dikatakan tidak bermasalah, daripada sebuah kerajaan Barisan Nasional yang di mana dalam anggota parti-parti mereka pun bermasalah, MCA dengan MCA, MIC dengan MIC. Dan apakah peluang keemasan ini, dan apa yang paling saudara nampak yang boleh menarik minat rakyat Malaysia kepada Pakatan Rakyat itu sendiri? Ya, sebelum saya jawab soalan itu, saya ingat saya nak Jawab soalan sambung jawapan agak provokatif daripada saya juga sebenarnya memberikan satu peringatan kepada Pakatan Rakyat di Kelantan, khususnya PAS, kerana dalam keadaan kita mengajak orang untuk melakukan perubahan, kadang-kadang kita juga harus berhati-hati, sebab negeri-negeri yang seperti Kelantan ini telah lama diperintah oleh PAS dan juga kawan-kawan sekarang di dalam Pakatan Rakyat. So kadang-kadang penilaian juga harus dibuat di bawah, apakah rakyat Kelantan secara umumnya berpuas hati dengan prestasi dan kerja yang telah dilakukan selama ini. Kerana kita bimbang soal perubahan ni, apabila timbul perubahan ini dilakukan kerana ingin mencuba kerajaan yang baru, saya bimbang takut Kelantan juga, rakyat Kelantan kata, why not kita cuba kerajaan baru. Ya, kalau betul. cuba kerajaan baru, maknanya kalahlah Pakatan Rakyat ataupun possibility itu ada. Ya, di situ saya ingat kebimbangannya, kerana banyak juga saya dengar dan saya telaah isu-isu yang menjadi satu perkara yang boleh menumbangkan kerajaan, misalnya isu air dan sebagainya, dan yang telah sekian lama berlaku, isu tanah, dan perkara ini adalah satu perkara yang dia relate dengan kehidupan seharian rakyat. So saya juga sebenarnya memberikan peringatan kepada kawan-kawan di Kelantan, terutamanya melalui Parti Keadilan di sini, bahawa dalam penerangan kita terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perubahan ini, sebenarnya kita harus pergi kepada suatu ruang lingkup yang lebih besar, iaitu sumbangan rakyat Kelantan terhadap perubahan politik di Malaysia ini cukup besar. Malah ia ini bermula seawal tahun 1990 lagi, dan salah satunya negeri dan rakyat yang berani lakukan perubahan waktu itu adalah negeri Kelantan. Dan untuk periode 13 ini, sokongan padu rakyat Kelantan itu akan menyebabkan kerajaan persekutuan baru dibentuk. So saya ingat penerangan-penerangan yang bersifat besar ini dan peranan-peranan penting yang dimainkan oleh rakyat Kelantan harus disentuh dalam setiap penerangan. Dan dalam masa yang sama, saya fikir sudah sampai masanya janji-janji yang kita buat terhadap pembangunan, terhadap aspek-aspek membabitkan kehidupan seharian rakyat Kelantan itu harus kita nyatakan dengan tegas. Kerana rakyat sekarang ni saya fikir berada dalam keadaan dilema. Apakah mereka ingin beri peluang sekali kepada Barisan Nasional
ataupun mereka ingin pertahankan lagi? Kalau ingin pertahankan lagi, apakah mereka juga akan mendapat, apakah kerajaan negeri akan selesaikan isu-isu yang menjadi masalah selama ini? So, ini perkara yang saya fikir secara wisdom atau bijaksananya harus ditangani dengan begitu teliti oleh pimpinan-pimpinan negeri. Tak kira lah daripada keadilan, daripada PAS, kerana kalau katakan rakyat itu marah, tak kira keadilan ke PAS, kita akan kalah. So kalau kalah itu tidak baik dan tidak menyumbang secara positifnya kepada usaha kita untuk merampas Putrajaya. Baik, soal isu dalaman. Memang salah satu strategi yang paling ampuh dalam kita berhadapan dengan musuh waktu pilihan raya ini ialah menggunakan strategi dalaman. Tapi sebenarnya kalau saudara tengok perkembangan parti-parti di dalam Pakatan Rakyat ini, kita tidak bermula dengan itu. Kerana kalau strategi itu menggunakan kelemahan daripada dalam, kekuatan UMNO ni ialah mereka menjadi kerajaan sekarang. Nak selesai masalah dalaman ni senang saja, panggil dua-dua kelompok yang bertelagah, bagi projek cukup, bagi duit cukup, selesai. Dan akhirnya mereka akan bersatu. Paling tidak pun mereka tak akan pulang muli, tapi tak nak sabotaj mungkin sukar, kerana ada kemampuan kewangan dan sebagainya. Baik, itu relate kepada persoalan sebenarnya yang diumumkan Tengku Razali baru-baru ini. UMNO tidak mampu bertahan lagi kerana tidak ada duit, kerana tidak cukup kewangan. Itu satu perkara yang signifikan datang daripada Tengku Razali, orang lama dalam UMNO, bekas Menteri Kewangan, dan dia tahu tentang susu galur dan budaya di dalam politik UMNO itu sendiri. Sebab itu kalau saudara lihat daripada awal lagi, strategi Pakatan Rakyat termasuk juga arahan-arahan dan ketegasan yang diberikan oleh pimpinan utama Pakatan Rakyat, Datuk Seri Anwar dan sebagainya, sering menyebut bahawa kita mesti bermula dengan pengukuhan parti. Organisasi parti mesti disusun dengan baik, gerak kerja mesti dibuat dengan banyak, risalah mesti ditebarkan dengan semeluas. So ini adalah perkara-perkara yang merupakan exercise latihan untuk membina kekuatan parti itu sendiri. Dan itu telah pun kita lakukan sepanjang setahun yang lalu. Kerana saudara moderator mungkin ingat, nak kita mula-mula bercakap tentang pilihan raya ni, saya ingat saya seawal bulan 6 tahun lalu. Bulan 6 kita kata okey, pilihan raya bulan 9. Kemudian sampai bulan 9 tak ada pilihan raya. Bulan 12 pula pilihan raya. Kita pun buat kerja lagi sampai bulan 12. Bulan 12 tak ada lagi pilihan raya. Mungkin bulan 3. Jadi buat kerja lagi sampai bulan 3. Bulan 3 tak ada lagi pilihan raya. Sekarang ni masuk mungkin bulan 6 tahun ni pilihan raya. So setahun dah sebenarnya gerak kerja, turun ke bawah, jelajah, dan kami pimpinan-pimpinan Angkatan Baru ni tak duduk diam, kerana kita juga akui kekurangan sumber kita untuk bergerak dengan lebih laju lagi. Tapi dalam masa sama itu tidak menjadi alasan, kerana kita terus turun ke bawah dan dalam masa sama menyusun gerak kerja dan jentera supaya kelemahan-kelemahan Barisan Nasional yang ada sekarang, kelemahan-kelemahan UMNO yang sekarang berlaku di Perlis, malah saya dengar di Terengganu cukup parah, masalah dalaman mereka, dan tempat-tempat yang lain termasuk di Selangor, mereka tidak punya tokoh untuk dinaikkan sebagai Menteri Besar untuk menggantikan kehebatan Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid dari segi kepimpinan dan juga wawasan terhadap ekonomi Selangor itu telah berjaya meyakinkan pengundi-pengundi Selangor, dan ini menjadi masalah besar kepada UMNO untuk mencari orang yang setanding dengan ketokohan Tan Sri Khalid. So saya fikir dengan gerak kerja yang selama ini telah dilakukan, dan macam mana kita berhadapan dengan pelbagai serangan terhadap Datuk Seri Anwar, daripada video seksnya, daripada tuduhan liwat dan sebagainya, dan alhamdulillah saya fikir dari segitu kita berjaya tangani kerana kekuatan jentera yang telah menyumbang kepada penyebaran maklumat. Malah kalau kita lihat beberapa analisis di dalam media, mereka menyatakan dari segi kemampuan keadilan dan Pakatan Rakyat untuk menangani isu itu jauh lebih baik daripada Barisan Nasional, walaupun mereka mempunyai media. Kerana dari segi penilaian yang telah dilakukan oleh beberapa research center, walaupun media mereka pegang, tetapi kadar kepercayaan media rakyat kepada media mereka cukup rendah berbanding dengan kadar kepercayaan rakyat kepada media baru dan juga risalah yang kita lakukan. Malah 2 minggu lepas saya mendengar ucapan Ahmad Maslan, mereka juga sebenarnya sekarang ni UMNO Barisan Nasional telah membuat leaflet juga. Jadi dulu kita ada risalah, sekarang ni UMNO juga mau nak edar risalah. Kerana kenapa dia nak edar risalah? Kerana dia tahu media mereka itu tidak ada credibility, dan ini masalah yang dihadapi oleh UMNO Barisan Nasional walaupun mereka kontrol media. So saya fikir kalau saudara tanya saya, the fight now, struggle kita memang neck to neck. Dan tapi saya suka kerana sebagai orang muda kita juga berfikir secara agresif, bagaimana nak tangani masalah ni, bagaimana nak berhadapan dengan strategi ini. Jadi semua jentera parti itu digerakkan untuk berhadapan dalam war ini. So saya yakin dari segi itu
kelebihan Pakatan Rakyat ialah kita mempunyai Ketua Umum Kepimpinan Datuk Seri Anwar dan dalam sesama kepimpinan Tugu Haji Hadi dan Kit Siang itu membantu dari segi muafakat, dan muafakat inilah yang sebenarnya memberi confidence kepada rakyat bahawa this is the time that we can change. Kita ada leaders, kita ada pemimpin yang hebat yang bermuafakat, kita juga ada agenda, kita juga ada wawasan, kita juga ada program kita, dan ini kalau di package dengan baik untuk sebulan 2 ini berhadapan dengan pilihan raya, saya fikir kita ada the upper hand untuk menang dalam pilihan raya. Bila sebut tentang wawasan AMK, pada saya sendiri, dan saya juga selalu menulis dalam blog saya, dalam Facebook saya, bahawa sampai hari ini saya tidak nampak apa agenda AMK untuk ke Putrajaya. Saya selalu menulis dan saya bagi tahu terus dekat sini, saya selalu menulis dalam blog saya dan Facebook saya tidak nampak siapa Sam dalam AMK. Sam tidak pernah hadir ke dunia surface dengan isu sendiri. Ya. Sam cuma orang nampak, orang kenal Sam dengan report polis. Kalau sebut report polis, orang kenal Sam. Tapi untuk isu-isu yang dibawa oleh ketua AMK, orang tak nampak. Tak ada isu yang dibawa sendiri. Kenapa ini berlaku? Ya, itu saya kira segi persepsi saudara. Saya pun baca banyak top paper Anmas, dia memang selalu kritikal pada saya. Tapi saya dah jawab tadi sebenarnya apa yang saudara maksudkan. Di mana keutamaan Angkatan Muda sekarang ini? Apakah perkara yang tidak dilakukan dalam segmen parti? Dalam segmen parti ini ada pelbagai. Ada pimpinan utama, ada wanita, ada Angkatan Muda, dan ada kumpulan-kumpulan kecil seperti Sri Kandi dan sebagainya. Angkatan Muda mempositionkan kedudukan dia di mana Angkatan Muda? Dari segi mengambil peranan yang tidak dimainkan oleh pimpinan-pimpinan yang lain. Macam isu, ada pimpinan yang akan champion. Ya, isu macam-macam lah, isu lembu dan sebagainya. Itu strategic team akan come up with an issue dan sebagainya. Kalau strategic team, misal saya ambil contoh, mainkan isu saja, tapi isu itu tidak dibawa ke bawah, dia tidak ke mana. Sebab itu pengarahan saya kepada pimpinan-pimpinan Angkatan Muda negeri dan sebagainya, tidak masalah dalam waktu ini kita dilihat tidak champion memang isu. Yang penting kita jadi satu carrier yang efektif ke bawah. Itu very important. Tapi carrier yang efektif tu tidak akan membawa anak muda di luar parti yang tidak berminat dengan parti untuk pergi kepada carrier ni. Ya, itu maknanya sebab anak muda perlukan satu leader. Ya. Satu leader untuk bawa dia orang pergi dekat sana. Dia orang perlukan satu kalau orang cakap nak panjat pokok tu, dia nak kena ada satu tiang yang teguh untuk panjat pokok tu. Dalam keadaan sekarang saya tidak nampak anak muda nak pergi ke sana. Cuma dalam 2 bulan kebelakangan ini macam dekat KL selepas kita buat survey, kita mula nampak anak muda yang di luar sana yang selama ni duduk dengan parti PAS mula lagi kepada AMK. Itu pun kerana ketua pemuda PAS pun dilihat tidak mampu juga. Jadi dia orang pergi kepada AMK. Jadi AMK lebih mampu sedikit sebab tak ada tu kan, tapi tidak cukup kuat untuk saya faham soalan tu, tapi tak perlu panjang. Saya faham where the direction of the question, saya tahu. Isunya seperti sebut carrier yang efektif tu bermaksud apa? Nak menang pilihan raya, kita bukan bercakap tentang pengundi bandar semata-mata. Kelemahan kita ialah pengundi-pengundi di tempat-tempat kampung, remote dan sebagainya. Kalau saudara pergi tengok program-program kita di Mersing, di belah-belah Kota Tinggi, Sembrok itu, semuanya dilakukan oleh jentera Angkatan Muda. Tak ada yang tua-tua buat, kerana mereka tak mampu, mereka tak ada tenaga. Tapi kalau kita ambil pendekatan semua Angkatan Muda negeri itu lebih serenang pergi ke media, lebih nak seronok dengan issues, dan kita terlupa yang bawah-bawah, dan siapa yang akan handle perkara ini. Sebab tu saya sebut kerja yang dilakukan oleh Angkatan Muda memang tak popular, sebab tak ada media coverage, tak ada apa, orang tak tahu. Tapi yang penting pengundi di bawah yang menjadi tumpuan kita itu, yang belum lagi kita dapat sewaktu 2008, itu mesti kita tangani. Sebab tu misalnya isu Felda di champion oleh Rebin Birham, anggota Angkatan Muda, all out dia kerja dan kita bantu untuk dengan jentera dan sebagainya. Tak ada orang dalam Felda yang berani untuk ke depan dan bawa isu ini, dan we have to do it. Memanglah tak popular, sebab dalam kalau kita baca banyak buku kepimpinan, pemimpinnya ada pelbagai cara kan. Ada pemimpin siaran, pemimpin siaran dia juga bersiar lah. Ada juga pemimpin sialan kan. Ada macam pemimpinnya. Tapi kita nak position tu di mana pemimpin. Sebab tu kita ambil tugas yang begitu tidak popular, dan sampai kadang-kadang orang kata, you ni buat kerja tak buat kerja. Saya kata, nak tahu saya buat kerja atau tidak buat, tengok saya punya jadual. Kalau jadual saya penuh,
Setiap hari saya turun berjumpa orang dan saya juga ambil kesempatan bertemu dengan Angkatan Muda, memperkukuhkan, kerana saya tahu peranan Angkatan Muda ini sebagai satu carrier yang efektif, information carrier, dan juga kerja di bawah itu akan membantu kemenangan. Kerana saya tahu dalam segmen keadilan tak ada mana-mana segmen yang betul-betul memberikan tumpuan kepada kerja yang tidak popular ni, kerana this is not a popular job. Jadi orang tak minat. Tapi Angkatan Muda dia ada energi, dia ada tenaga, dia boleh buat. Dan sebab itu saudara tengok banyak opening front baru, misalnya di Johor misalnya, very positif. Siapa yang champion? Memang saudara tengok bawah, duduk dengan dia orang, majoritinya merupakan jentera Angkatan Muda Johor yang bekerja bermati-matian untuk membuat berbagai program-program penerangan. Kerana kita tak ada upaya lain. Apa upaya lain kita nak bercakap dekat Felda di kawasan Azalina misalnya? Kita bukan ada internet. Kalau internet pun adalah siaran-siaran tertunda dan sebagainya. Sekarang saudara Samsul boleh mengguna UTTV sepenuhnya. Itu alhamdulillah. Dan saya dapat juga guna RTM baru ni. Alhamdulillah saya gunakan kedai-kedai itu. Tapi apa pun saya ambil note tentang kritikan itu, kerana saya percaya pemimpin yang untuk kita maju ke depan, kita harus bersedia menerima kritikan dan memperbaiki beberapa kelemahan yang membantu untuk meningkatkan lagi prestasi yang kita beri masa akan datang. Okey, masa kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Dan saya tertarik dengan kerisauan saudara Lee. Kerisauan saudara Lee adalah mengenai pengundi Melayu. Di mana yang kita tahu sekarang ini pengundi Cina solid kepada Pakatan Rakyat. Dan pengundi Melayu masih lagi berpecah, UMNO dan Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Saya tertarik kerisauan yang ditimbulkan oleh saudara Lee sebentar tadi mengenai pengundi Melayu, terutamanya di kawasan-kawasan pendalaman. Jadi sebagai ketua penerangan AMK Pusat, apakah tindakan yang diambil oleh saudara Lee untuk menarik kembali pengundi Melayu di pendalaman ini? Macam tadi saudara Samsul mengatakan masuk task force, anak muda masuk dalam Felda. Salah satu strategi yang lebih berkesan yang difikirkan oleh saudara Lee sendiri untuk menarik kecenderungan pengundi Melayu kepada Pakatan Rakyat sebelum ke Putrajaya. Sebab sekarang ini saya meletakkan di Kelantan ini 50-50. Mungkin kerajaan PAS akan hanyut dalam PRU 13 nanti kerana faktor pengundi Melayu. Mungkin you boleh megah di Perak akan menang solid, di Penang akan menang solid, tapi tidak di kawasan Melayu. Apa strategi saudara di sebagai ketua penerangan AMK? Kalau strategi dia takkan rendah, dia takkan jadi strategi. Saya tengok perspektif tentang pengundi Melayu ini lebih kepada the confidence of orang Melayu terhadap perubahan yang berlaku selepas March 8 March 2008 ini. Perubahan yang berlaku seolah-olah sebab dengan media-media arus perdana inilah yang saya rasa memang telah menyebabkan sedikit sebanyak pengaruh kepada orang-orang di pedalaman. Dan masalah ini perlu ditangani. Jika nak tanya strategi, memang seperti apa yang tadi Ketua Angkatan Muda kata, Samsul Iskandar, memang tak ada shortcut dan juga tak ada kerja mudah. Memang di pedalaman mesti turun ke bawah dan menoreh getah bersama dia orang seperti Ahmad Maslam buat. Termasuk berkampung di sana. Saya pernah mencadangkan di Kongres Parti Keadilan di Johor tahun lepas, di mana pemimpin kita perlu target tempat-tempat tumpuan itu untuk turun berkampung di sana untuk beberapa hari atau beberapa minggu. Ini yang dilakukan oleh DAP dalam tahun 2008. Tapi apa yang saya maksudkan itu, yang berkampung di sana adalah membawa pimpinan yang terdiri daripada pelbagai kaum untuk masuk ke kampung tersebut dan juga memberi penerangan dan melakukan aktiviti seharian bersama-sama dengan orang-orang tempatan. Ini sebab banyak pimpinan-pimpinan
telah digambar imej-imej yang negatif dalam media arus perdana. Oleh itu, inilah salah satu yang saya rasa perlu ditangani dengan lebih halus lagi, khasnya dengan lebih banyak sumber lagi untuk ditaburkan untuk bersama dengan penduduk tempatan. Saya rasa untuk isu pedalaman, saya bagi sikit pandangan saya lah. Untuk isu pedalaman, saya rasa AMK tak perlu fikir terlalu kritikal sangat, kronik sangat. Kan macam dalam keadilan sendiri, kita adalah satu contoh macam mana Barubian boleh menang di kawasan pedalaman. Kenapa tak import idea Barubian bawa ke Semenanjung? Simple thing. Barubian boleh menang di kawasan yang tak ada line telefon, tak ada kereta, tak ada apa pun tak ada. Tapi dia ada. Kenapa tak import idea tu bawa ke sini? Saya rasa Barubian itu adalah ada berlainan sikit dengan apa yang berlaku. Sebab seperti apa yang saya kata, kawasan-kawasan pedalaman ini sudah sekian lama boleh dikatakan dijajah oleh minta UMNO Barisan Nasional itu. So lebih daripada 55 tahun. Jika kita perlukan anak tempatan untuk train mereka, untuk menjadikan mereka sebagai pimpinan yang berani untuk memperjuangkan untuk perubahan, itu perlukan masa. Dan Barubian adalah anak watan yang sudah lama popular, terkenal dengan peguam. Dia membuat servis di kawasan tersebut, maka dia mempunyai pengaruh dan jumlah pengundi yang dia ada pun 6,000 lebih saja. Dan jika nak untuk bertemu dengan semua pengundi, juga ada satu cara yang berbanding dengan di Semenanjung, mungkin lebih mudah lah. Oleh itu saya rasa kita tak ada satu kata strategi atau cara yang khas tumpuan atau the best practice. There is no one size fit all. Tapi apa kita perlu menangani dengan keadaan tempat yang berlainan. Macam tadi pengurusi pun ada cakap, dekat Perak mungkin cara dia akan berbeza dengan di Kelantan. Oleh itu berbeza. Semua negeri lah, bagi kita semua negeri berbeza. That's why kita perlu ada satu kita perlu menonjolkan pemimpin-pemimpin di tempat tanah, yang ada untuk mereka lebih tahu, dan mereka perlu memberi lebih masa untuk membuat kerja-kerja organizations di kawasan setempat. Itu yang saya rasa. Cuma sikit saya ingat satu yang saya teringat sebelum kita tamat. Mungkin elok juga kalau pandangan saya ialah pimpinan-pimpinan kanan parti misalnya diberikan tugas untuk menawan tempat-tempat yang sukar. Jadi bagi dia bertanding di tempat yang sukar. Ya, saya setuju. Saya setuju. Macam saya bertanding di Melaka, tempat sukar. Susah nak menang. Nah, untuk kalau nak buktikan kewibawaan kita, bertanding tempat sukar. Jadi kita, dan salah satu yang saya pernah bercakap dengan pimpinan-pimpinan tinggi. Okey, Pakatan Rakyat bercakap tentang Putrajaya. Tetapi kenapa tidak seorang wakil daripada Pakatan Rakyat yang mahu ditambal sebagai Perdana Menteri bertanding di Putrajaya sendiri untuk membuktikan bahawa kita mahu pergi ke Putrajaya? Kenapa nak ikut tradisi UMNO bertanding di kawasan kampung sendiri? InsyaAllah jika kita UTTV dapat memanggil Tan Sri Datuk Sri Anwar Ibrahim, saya akan kemukakan persoalan ini. Okey, kita dah sampai dekat sini kerana kita ada lagi satu temu bual bersama Datuk Zaid Ibrahim, saya kira. Okey, terima kasih kepada semua tetamu-tetamu UTTV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got into politics through
human rights lawyering. Frustrated with the high cost of living. Tok Guru ni Abdul Aziz ni menyebabkan saya berminat dengan PAS. Whatever happens to the individuals in the society has everything to do with how power is distributed. Well, I've been in politics since the fateful day of 2nd September 1998. Politics is the vehicle, the engine for the vehicle is hope. That's what I feel politics is. To stop the injustice and to bring about real change and to free the nation. I feel that despite the many challenges that we face, I can make a difference. Politics affects how we conduct our lives every day. It has an impact on everyone. You know, just based on my child